Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Muhammad Dihya Sahlan dalam Berita Pagi Sabah edisi Khamis 16 Disember 2021. Pindaan rang undang-undang dalam Perlembagaan Persekutuan berkaitan Perjanjian Malaysia 1963 yang diluluskan Dewan Rakyat mendapat reaksi pelbagai lapisan rakyat negeri ini. Ia disifatkan usaha terbaik untuk meneliti keperluan yang disuarakan Sabah dan Sarawak sejak sekian lama. Sebagai wakil rakyat di negeri Sabah, saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada semua yang telah mengundi dan bersetuju. Ini pencapaian yang amat besar pada kita. Bermakna Sabah akan tidak berapa lama lagi bahawa isu-isu mengenai dengan beberapa perkara, terutama dalam MA 63, akan kita dapat selesaikan dari masa ke semasa. Saya betul-betul mengharapkan ini isu akan selesai. Keseluruhan ahli-ahli parlimen telah memberikan sokongan mereka. I think it is a high time, it's a long overdue RUU dan semoga dengan RUU ini akan dapat memantapkan lagi hubungan antara pihak negeri dengan persekutuan dan khususnya dalam konteks memberikan pembangunan dan perkhidmatan untuk negeri Sabah dan Sarawak. Ini adalah satu berita yang amat menggembirakan rakyat wilayah Sabah di dalam pelaksanaan MA 63, terutamanya kepada generasi yang akan datang. Saya yakin pelaksanaan ini akan memberi impak yang besar kepada rakyat di wilayah ini sekaligus dapat memberi pembangunan ekonomi kepada rakyat di wilayah ini. Sebagai seorang rakyat Sabah, amat gembiralah dengan perjuangan MA 63. So, saya percaya melalui perjuangan pemimpin kita di peringkat Malaysia, negeri Sabah dapat menikmati kebaikan melalui dengan MA 63 yang sekian lama diperjuangkan. Saya amat berbangga dengan usaha-usaha pemimpin kita, terutamanya Kerajaan Sabah, untuk terus memperjuangkan hak kita sebagai rakyat Sabah dalam melalui MA 63 itu. Jadi itu harapan saya supaya apa yang diperjuangkan itu akan mendatangkan kebaikan rakyat Sabah seluruhnya dan dia akan membangunkan kebersamaan di dalam Malaysia itu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar dalam satu kenyataan berkata, pindaan itu akan menyaksikan MA 63 diletakkan setaraf dengan Perjanjian Persekutuan 1948 dan Perjanjian Persekutuan 1957. Sabah komited menyokong pelbagai usaha nasional dan global untuk mengurangkan kesan negatif terhadap perubahan iklim. Ia penting bagi menyediakan penduduk Sabah menyesuaikan diri dengan perubahan yang tidak dapat dielak akibat perubahan iklim. Menurut Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Jafri Arifin, kelestarian biodiversiti perlu dipelihara agar dapat mengekalkan keseimbangan antara aktiviti pembangunan dan pemeliharaan alam sekitar semula jadi. Ini kerana kekayaan dan keseimbangan biodiversiti adalah asas perkhidmatan ekosistem seperti bekalan air bersih, pengeluaran oksigen ke atmosfera, pengurusan gas rumah hijau serta kawalan penyakit. Datuk Jafri berucap dalam Majlis Penutupan Persidangan Antarabangsa Perubahan Iklim Sabah 2021 di Kota Kinabalu. Datuk Jafri berharap rangkaian yang diwujudkan antara penganjur, penceramah dan peserta melalui persidangan ini dapat dikekalkan bagi meneruskan kerjasama perbahasan mengenai perubahan iklim demi masa depan yang lebih baik. Lebih 100 peserta menghadiri persidangan 2 hari ini. Beralih kepada perkembangan COVID-19, satu kluster baru direkodkan di Sandakan iaitu Jalan Labuk Batu 7 yang melibatkan jangkitan di tempat kerja. Setakat semalam, 20 kes positif dilaporkan. Menerusi kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, kes indeks merupakan kaki tangan LHDN yang didapati positif selepas mengalami gejala demam, batuk dan selesma pada 9 Disember. Saringan kontak rapat telah dijalankan terhadap ahli keluarga dan rakan sekerja. Manakala premis telah ditutup sementara untuk disinfeksi dan semua pesakit telah diasingkan dan diberi rawatan yang sesuai. Dalam kenyataan sama, Datuk Masidi yang juga jurucakap COVID-19 bagi negeri Sabah memaklumkan kes jangkitan COVID-19 di Sabah menunjukkan tanda penstabilan apabila jumlah terbaru tidak banyak berubah berbanding jumlah sebelumnya.
Semalam jumlah kes baharu ialah 224, menurun 8 kes berbanding 232 sebelumnya. Tiada kematian direkodkan. Hampir 97% daripada jumlah kes yang didaftarkan berada dalam kategori 1 dan 2 yang hanya memerlukan pemantauan atau rawatan sama ada di rumah atau PKRC. Bagi kategori yang memerlukan rawatan di hospital pula terdapat 4 pesakit dalam kategori 3 manakala 2 pesakit dalam kategori 5. Setakat semalam, Sabah mencatat 18 zon merah, 4 zon jingga manakala 5 zon kuning. Baik, saudara, sebelum beralih ke berita seterusnya, kita ikuti statistik terkini kes COVID-19 mengikut daerah dan kadar vaksinasi bagi Sabah. RTM Sabah kini berupaya meningkatkan kualiti siaran menerusi penggunaan digital satellite news gathering DSNG definisi tinggi HD. Aset baharu kejuruteraan ini mampu meningkatkan kualiti penghantaran bahan siaran dan proses kerja liputan berita dengan lebih baik. Menurut pengarah bahagian pembangunan fasiliti Ismail Seman, menerusi penggunaan DSNG, mutu siaran menjadi lebih baik berbanding penggunaan peralatan standard definition SD sebelum ini. Dengan adanya van DSNG yang baru ini, penerbitan TV di lokasi akan dapat dilakukanlah di kawasan-kawasan yang terpencil lah di Sabah ini. Sebab sebelum ni memang sukarlah untuk kita membuat siaran langsung atau perlihatan langsung TV di pedalaman Sabah. Beliau menyatakannya ketika majlis penyerahan projek event DSNG di perkarangan Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia KKMM di Kota Kinabalu. Penggunaan DSNG mampu menjimatkan kos operasi dan tenaga kerja, menambah baik jangka hayat peralatan, selamat dan lebih teratur dengan pemasangan kekal dalam kenderaan DSNG. DSNG yang bernilai lebih RM3 juta ini turut mempunyai kelebihan mampu menjayakan siaran secara langsung walaupun lokasi terlibat tidak mempunyai bekalan elektrik kerana hanya memerlukan syarat daripada satelit untuk beroperasi. Universiti Teknologi MARA UiTM Cawangan Sabah bersama Borneo Ecosta BES Sendirian Berhad memeterai satu memorandum persefahaman MOU bagi membangunkan pusat akuakultur yang inovatif dan moden di Sabah. Fokus utama pusat akuakultur ini adalah untuk beralih daripada amalan perladangan tradisional kepada sistem yang lebih moden dan terkawal. Bercakap kepada RTM, Ketua Pegawai Eksekutif BES, Shim Yin Lin, menjelaskan kewujudan pusat akuakultur ini juga bertujuan mengubah dan menambah baik pengurusan ladang akuakultur dengan pengenalan alat pemantauan terkini yang menggabungkan Internet of Things IoT dan data besar. We wanted to transform the aquaculture industry in Sabah. This smart farming needs internet and all the networking. So with this new technology and the support of the IoT, we can cut down the response time and improve the quality. Sementara itu, Rektor UiTM Cawangan Sabah, Datuk Profesor Madya Dr. Haji Abdul Kadir Haji Ruslin berkata, persefahaman dalam MOU ini akan menjadi pemangkin untuk kegiatan keusahawanan khususnya dalam kalangan warga UiTM di Sabah. Great opportunity for our students because we need to prepare them for what is coming industry. Our students will be also involved heavily with the ongoing the operation of the farm. We will produce graduate in the form of employer, not employment seeker. Pusat akuakultur ini telah diberi grant di bawah Dana Kemakmuran bersama Bumiputera oleh Unit Peneraju Agenda Bumiputera Teraju. Fasa pertama peladangan dijangka bermula awal tahun depan bagi proses lawatan tapak melibatkan 14 buah kolam yang terletak di UiTM Cawangan Sabah.
Program dari Dapur Peladang Nita Bah Masa Kita merupakan wadah ke arah memaju serta mengaktifkan pergerakan peladang Nita khususnya dalam membangun ekonomi keluarga dan negara dalam pasca COVID-19. Program julung kali diadakan Lembaga Pertubuhan Peladang sempena sambutan Hari Peladang, Penternak dan Nelayan Peringkat Kebangsaan 2021. Berucap dalam majlis ini yang di-Pertua Pertubuhan Muafakat Titipan Amal Isteri Wakil Rakyat Gabungan Rakyat Sabah Mutiara GRS, Datin Seri Panglima Haji Julia Salak berkata, Kerajaan Negeri melalui Kementerian Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat bersama Jabatan Hal Ehwal Wanita Jiwa Sabah akan terus melaksanakan inisiatif serupa bagi mengangkat agenda memperkasa wanita di negeri ini. Datin Julia juga yakin bertepatan dengan tema sambutan Hari Wanita tahun ini, wanita bangkit mendepani cabaran memperkasa wanita sebagai tonggak pembangunan negara dapat dicapai melalui penganjuran aktiviti yang berfaedah selain meningkatkan kemahiran serta penjamahan idea golongan hawa. Sementara itu, Pengarah Pertubuhan Peladang Negeri Sabah Anita Miswari memberitahu menerusi program ini, LPP dapat menghimpunkan resepi masakan warisan asli Peladang Nita dari seluruh negara dalam sebuah buku resepi Peladang Nita. Kami melihat ini sebagai satu titik permulaan. Ya, kita tengok sambutannya sangat-sangat memberangsangkan. Jadi kami merancangkan ya untuk kita buat secara zoning mungkin beberapa daerah, kemudian wakil-wakil ini bertanding kan sebelum kita membuat satu pertandingan peringkat negeri. Program turut disambut baik peserta. Perasaan kami gembira juga sebab kami dapat berkenalan dari PPK yang lain dan untuk mengeratkan silaturahim lah dan tambah pengalaman juga. Dan pertama kali juga kami ikut ini pertandingan lah, tapi syukur dapat nomor 3. PP Kituaran menjuarai pertandingan kulinaris sekaligus akan mewakili Sabah ke peringkat kebangsaan yang akan berlangsung 23 Disember ini di Ibu Negara. Kami akan buat satu macam simulasi lagi untuk memasak untuk supaya itu masa sesuai untuk pertandingan. Di samping itu akan mencari apa-apa prof untuk kami punya presentation yang mewakili tuaran. Persiapan untuk diri kami sendiri, kami akan menjaga kesihatan dengan SOP lah supaya lulus untuk terbang ke sana. Baik saudara, paparan tadi mengakhiri bahan berita pagi Sabah. Sentiasa semak My Sejahtera anda untuk mengetahui tarikh janji temu vaksinasi dos penggalak. Saya Muhammad Hiyas Ahlan. Assalamualaikum dan salam hormat.